Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 1 dari kelas FA011D ingin pembentangkan kami berkaitan tilawah Al-Quran, iaitu kod subjek FA FAPA 1022. Nama pensyarah kami adalah Ustaz Muhammad Rashidi bin Ali dan kami terdiri daripada 4 orang ahli kumpulan, iaitu yang pertama saya Amar bin Nur Kamal, memegang nombor matrik 21FA01071. Dan kemudian saya Muhammad Adam Dinil bin Mustazah, memegang nombor matrik 21FA01061. Dan saya Muhammad Daniel bin Abdullah Zuddin, memegang nombor matrik 21FA01067. Dan saya Nur Zaki Muzakir bin Nur Azam dengan nombor matrik 21FA01078. Okey, baik. Selesai untuk pengenalan diri kami. Sebelum memulakan majlis, marilah kita bersama-sama mengaminkan doa yang akan dibaca oleh saya sendiri. Kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اتف علينا حكمتك واشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. رب يسر ولا تعسر. رب ذنب بالخير. Amin. Okey, untuk slide yang pertama, saya serahkan kepada saudara Muzakir untuk meneruskan pembentangan. Persilakan. Baik, terima kasih kepada saudara Ahmad Kamal. Okey, kumpulan kami akan membentangkan tajuk Idgham Mutamasilain dan Surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un adalah antara salah satu surah yang diturunkan di Mekah. Diberi nama Al-Ma'un, iaitu bantuan. Surah ini ialah surah ke-107 dalam Al-Quran dan mengandungi sebanyak 7 ayat. Baik, idgham mutamasilain pula adalah salah satu hukum bacaan di dalam Al-Quran. Terdapat 2 lagi hukum yang berkait rapat dengannya, iaitu idgham mutaqariban dan idgham mutajanisan. Baik, kita pergi ke slide seterusnya. Maksud idgham mutamasilain itu adalah ia memiliki 2 hal yang sama, sehingga apabila digabungkan erti idgham mutamasilain adalah bertemunya 2 huruf yang sama, baik makhraj dan sifatnya. Dan bila ia terjadi? Apabila bertemu 2 huruf yang sama. Dan apakah cara bacaannya? Cara bacaannya adalah huruf mim bertemu dengan mim, iaitu idgham mutamasilain. Yang bertemu tersebut seakan-akan melebur dan menjadi satu, dan akan mengeluarkan bunyi yang menyamai suara mim tasydid. Kerana mim tasydid adalah gabungan dari mim mati dan mim jika ditulis, maka akan mengeluarkan suara yang sama. Dan apakah contohnya? Contohnya adalah qad dakhulu. Qad dakhulu. Baik, saya serahkan kepada saudara Ahmad Kamal. Terima kasih saudara Muzakir. Untuk yang seterusnya, kita beralih kepada slide surah Al-Ma'un itu sendiri. InsyaAllah saya akan membacakan surah Al-Ma'un beserta ayatnya sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Maksudnya, tahukah kamu akan orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Mereka itulah orang yang mengherdik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak membantu untuk memberi makan kepada orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang itu sekalipun menunaikan solat. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai solatnya. Alladzina hum yura'un. Yang berbuat riak. Wa yamna'unal ma'un. Dan enggan yakni memberi bantuan. Sadaqallahul azim. Untuk slide yang seterusnya saya serahkan kepada saudara Daniel untuk meneruskan slide. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih kepada pengajar majlis. Ayat 1 ialah Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Maksudnya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Huraian daripada ayat ini ialah dari bahasa yang Allah gunakan, Allah sedang memuji Rasulullah dengan akhlak baginda dibandingkan dengan musyrikin Makkah, iaitu itu yang telah merendah diri mereka serendah-rendahnya. Dan kemudian cara Allah bertanya kepada baginda itu adalah seumpama seorang guru yang berkata kepada anak muridnya, yang terbaik, lihatlah mereka itu semua yang telah gagal. Ini adalah cara guru itu mengutuk mereka yang gagal kerana tidak berusaha dan memuliakan anak muridnya yang terbaik itu. Maknanya Rasulullah tidak termasuk dalam golongan mereka yang buruk itu. Dan kemudian Allah selalu menggunakan soalan dalam Al-Quran untuk mengulang-ulang soalan itu, untuk melibatkan pendengar supaya mereka berfikir ini seperti seorang guru yang selalu bertanya kepada anak muridnya. Walaupun guru itu sudah tahu apa yang anak muridnya apa yang anak muridnya nak jawab, ini adalah supaya pelajarnya itu terus mendengar, terus terjaga dan untuk menekankan pembelajaran kepada mereka. Dalam ayat ini Allah berfirman, Alladhi yukadzibu biddin. Dia yang mendustakan agama. Ini tidak sama kalau Allah sebut Alladhi yakfuru biddin, yang bermaksud dia yang kufur dengan agama. Apakah beza dua kalimat itu? Kalau Allah gunakan Alladhi yakfuru biddin, ia bermaksud mereka menolak agama itu dengan terang, dengan terbuka. Tapi apabila Allah gunakan Alladhi yukadzibu biddin, ini bermaksud mereka mengatakan apa yang agama beritahu itu satu pembohongan. Maknanya mereka berkata Nabi menipu, Al-Quran menipu, tapi mereka melakukannya. Tahu yang semua itu benar, tetapi mereka menolaknya dan mengatakan ianya adalah penipuan. Kerana itulah mereka dikatakan menipu tentang agama dan bukan kufur dengan agama. Ada perbezaan di antara dua itu. Mereka menolak apa kata hati mereka dan tetap juga mereka menolak kebenaran. Ini adalah amat teruk sekali. Kalau mereka tidak tahu pun salah. Kalau mereka tahu tapi mereka kata juga yang semua itu satu penipuan, mereka sebenarnya lebih teruk lagi. Seterusnya kepada slide ayat kedua, iaitu dzalikal ladzi yad'ul yatim, iaitu mereka yang mengherdik anak yatim.
Uh, Uraian pada ayat kedua ini, kalimah fadzalika maknanya maka tanda kekufuran mereka itu adalah Allah akan terangkan selepas ini, iaitu mereka menghalau serta mengherdik anak yatim. Kalimah al-yatim, seseorang yang kehilangan ibu bapa mereka. Mereka itu dalam kesedihan, harapan mereka gelap. Mereka rasa sudah tidak ada tempat bergantung lagi. Kalau orang dewasa yang kehilangan ibu bapa mereka pun merasa susah, apatah lagi seorang anak yang masih memerlukan belayan kasih sayang dan sokongan. Masya Allah. Anak yatim memerlukan kasihan dan layanan yang baik. Tapi manusia apa yang sanggup merhedik dan menghalau mereka? Dan kalimah yadu'u, iaitu dari da'ain ain yang bermaksud menolak jauh seseorang dengan tidak takut orang itu talak balik. Oleh itu, mereka, orang yang merhidik anak yatim itu mengambil kesempatan kerana mereka tidak takut kepada balas daripada anak yatim. Mereka membuli orang lain dengan tidak rasa takut. Mereka berani membuat perkara itu kerana mereka tahu orang yatim itu tidak mampu membalas balik kepada mereka. Maka mereka mengherdik dan menghalau orang lain, dan yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah anak yatim. Alangkah teruk sekali apa yang mereka lakukan terhadap anak yatim. Berkali-kali Allah suruh kita menghargai dan bertindak baik dengan mereka. Seperti yang Allah berfirman dalam surah Ad-Duha, fa'ammal yatima fala taqhar. Maksudnya, sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenangnya. Iaitu Allah melarang kita untuk berlaku yang tidak buruk, melakukan perkara yang tidak buruk pada anak yatim. Dan Nabi Muhammad sendiri itu adalah anak yatim dan Allah telah menjaga baginda, memberi kemuliaan kepada baginda. Maka tentu kalau ada yang menindas anak yatim amat murka sekali. Dan kemudian kita pergi kepada ayat ketiga, slide seterusnya. Iaitu wala yahuddu ala ta'amil miskin. Maksudnya, dan mereka yang tidak memberi makan kepada orang miskin. Dalam ayat sebelum ni disebut tentang buruk mereka dengan anak yatim. Sepatutnya mereka kena bantu anak yatim itu. Dan kalau mereka sendiri tidak ada harta, sekurang-kurangnya mereka kena minta tolong orang lain. Sekurang-kurangnya mereka minta tolong orang lain untuk bantu anak-anak yatim itu. Kerana kita dalam hidup kenalah ada sifat belas kasihan terhadap manusia. Memang ada orang yang tidak mempunyai apa-apa, tapi mereka masih lagi mempunyai perasaan dan hati. Ada yang mengatakan ayat sebelum ini adalah tentang perbuatan seorang individu, dan ayat 3 ini adalah konteks mereka sebagai pemimpin masyarakat yang ada kedudukan untuk membantu orang dan ada kedudukan untuk mempengaruhi orang lain. Tetapi mereka tidak menjalankan tanggungjawab mereka sebagai pemimpin itu. Ini mengajar kita bahawa pemimpin sepatutnya duduk di depan, membuat kebaikan dan menjadi contoh pada masyarakat. Jadi kenapa mereka tidak tolong orang susah, malah mereka menggalakkan orang lain untuk tolong orang susah. Tapi kalau mereka sendiri tidak tolong, kenapa mereka tidak galakkan orang lain untuk tolong? Kalimah yang Allah guna dalam ayat ini adalah yahuddu, iaitu kata dasar daripada huruf hadha yang bermaksud menggalakkan. Contohnya macam ni, kalau kita naik kuda, kita akan pukul dekat kuda, lepas tu kita akan cakap hiyah. Maknanya itu adalah yahuddu. Kalau dengan manusia, bermaksud kita menggalakkan mereka untuk melakukan sesuatu. Dan kemudian Allah menggunakan kalimah al-miskin yang dalam bentuk mufrad. Ianya adalah orang-orang yang tidak dapat membantu diri mereka untuk keluar daripada kesusahan. Dari kata dasar saqaf nun yang bermaksud tidak bergerak, kerana mereka tidak dapat keluar dari tempat itu. Tidak dapat tolong diri mereka sendiri untuk memerlukan bantuan mereka. Seperti apa yang kita sebut dalam ayat ini adalah para pemimpin masyarakat yang sepatutnya berada pada kedudukan untuk membantu mereka yang susah, tapi mereka tidak melakukannya. Bukan sahaja mereka tidak bantu, tetapi mereka tidak galakkan pun orang lain untuk bantu.
mereka tidak galakkan orang lain kerana kalau mereka suruh orang lain untuk membantu, mereka takut orang yang mereka suruh itu berkata kepada mereka, kenapa suruh kami pula? Kamu bagaimana? Kenapa kamu sendiri tidak bantu? Kerana mereka takut akan ditegur begitu, maka mereka senyap sahaja. Jadi ini adalah peringatan yang teramat penting untuk pemimpin. Sepatutnya orang mukmin berkecimpung dalam jawatan pemimpin adalah untuk mendapat kedudukan dalam masyarakat supaya boleh memberi sumbangan kepada masyarakat. Bukannya menambah harta sendiri dan mendapat sanjungan daripada orang lain. Dan bila sudah jadi pemimpin, kenalah cari jalan untuk tolong orang. Dan kita perlulah menjadi contoh pada masyarakat. Bukannya makan hasil sumbangan orang lain. Sekian itu sahaja daripada saya. Saya serahkan balik kepada pengacara majlis. Alhamdulillah. Sangat baik ya apa yang disampaikan oleh saudara Daniel. Okey, baik, untuk yang seterusnya saya serahkan kepada saudara Adam untuk membentangkan slide. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih diucapkan kepada MC kita hari ini dan juga dua sahabat saya yang telah membentangkan tentang idgham mutamasilain dan sedikit perbahasan daripada surah Al-Maun ayat 1 hingga 3. Dan kini saya pula yang ingin membentangkan tentang sedikit huraian dan perbahasan tentang surah Al-Maun sambungan ayat keempat hingga ketujuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin. Maksudnya, maka kecelakaan bagi orang-orang yang solat. Yang pertama kita kena faham di sini yang Allah Subhanahu Wa Taala dia ingin menyampaikan sesuatu itu dalam bentuk kiasan. Sebab itulah ayat ini kita perlu faham dengan kemas dan juga tepat. Sebab kalau tak, pastinya boleh berlaku salah faham dan juga boleh menjadikan seseorang itu sesat. Kalau kita faham di sini, kalau kita tengok ayat dia fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang solat. Macam kita tengok kat sini memang Allah Subhanahu Wa Taala dia tak mention nak kata seseorang tu dia akan kena kecelakaan dia hari ini, mungkin besok, mungkin di dunia, mungkin di akhirat. Contoh lain saya bagi kita tengok di surah Al-Mursalat, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wailun yauma idzil lil mukazzibin, dan celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran. Kat situ pada hari itu ialah hari kiamat. Memang Allah mention kata kecelakaannya pada hari kiamat. Tapi untuk orang-orang yang solat ni, Allah mengatakan dia pada kita tidak tahu bila. Mungkin boleh jadi di dunia maupun di akhirat. Sebab itulah kita kena faham betul ayat ni. Okey, kita tengok seterusnya lil musallin. Kalau kita tengok itu untuk musallin lah orang-orang yang solat. Dia berasal daripada perkataan solat yang bermaksud solat, dan bila difailkan ia menjadi musallin, itu orang-orang yang solat. Dan ada perbahasan yang mengatakan ia bermaksud musallin, iaitu orang-orang yang selalu solat. Jadi kita kat sini dahlah diorang selalu solat, tapi kenapa diorang ni dijatuhkan kecelakaan? Nanti dia akan dibahaskan dalam ayat yang inilah ayat seterusnya. Sebab kalau nak ikutkan memang boleh je kalau Allah dia nak satukan ayat ni dengan ayat seterusnya. Tapi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala dia tak buat? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dia nak kita tadabbur satu-satu tentang ayat-ayatnya, kita mengkaji satu persatu tentang ayat-ayat tersebut. Sebab itulah ayat-ayat Quran ni ialah ayat-ayat yang tersangatlah indah bila kita kaji satu-satu dengan penuh kiasannya. So kita kena tengok kat situ. Kenapa orang-orang yang selalu solat ni mendapat kecelakaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita pergi kepada slide yang kedua tentang ayat yang kelima.
alladzina hum an salatihim sahun. Di situ ayatnya maksud iaitu orang-orang yang lalai tentang solatnya. Kat situ pun kita boleh tengok iaitu kat situ Allah mengatakan orang-orang yang lalai di dalam solat. Bila kita tengok balik kat sini ada perbahasan ulama yang mengatakan Allah mengatakan tentang orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka hanya datang solat bersama para sahabat kemudian mereka pergi. Maksudnya di dalam bersama dengan para sahabat, mereka itu solat, mereka itu melakukan kebaikan, tetapi bila mereka berseorangan tidak bersama para sahabat, mereka hanya meninggalkan solat itu, mereka tidak mengambil berat langsung tentang perkara-perkara ini. Tapi itu pada perbahasan ulama, tapi kita tak tahulah kan kalau dalam perbahasan lain macam mana. Itu daripada pandangan daripada para ulama. Okay, kita nak bahas tentang perkataan sahun. Sahun ini berasal daripada perkataan saha waw yang bermaksud lupa ataupun lalai, dan dalam bentuk fa'il dia bermaksud sahun iaitu orang-orang yang sedang lupa dan lalai di dalam solat mereka maupun di luarlah perkara-perkara yang membuatkan mereka ini lalai. So kat sini kita nak tengok yang Allah Subhanahu Wa Taala ni dia nak cakap tentang orang yang lalai ke ataupun tentang orang yang lalai dalam solat ataupun orang-orang yang lalai di luar solat mereka. Kat sini kita tengok kalimah seterusnya, an salatihim iaitu bermaksud orang-orang yang lalai an salatihim tentang solat mereka, dengan solat mereka. So kat sini kita boleh nampak betapa besarnya rahmat Allah. Kerana apa? Kerana Allah tak mention, dia kata di dalam solat. Allah mention tentang solat mereka. Maksudnya kat sini orang yang lalai di luar solat mereka. Contohnya seseorang itu dia buat kerja sampai dia tangguh solat dia tidak menjaga waktu solat. Kadang dia buat perkara itu sampai dia terlupa, dia terleka untuk solat. Sebab tu kita tengok dalam surah Al-Jumu'ah ayat 11 ada mengatakan wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'im. Dan apabila mereka melihat perniagaan dan ataupun permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri. Nampak tak kat sini memang Allah kata perniagaan dan juga permainan iaitu hiburan ialah dua perkara yang selalu bila kita buat mesti kita terleka, kita lalai dengan solat kita. Jadi kita jauhkanlah daripada dua perkara ni. Iaitu yang pertama tentang perniagaan kita, perniagaan, pekerjaan. Yang kedua tentang permainan, hiburan, sebab dua benda ni lah yang membuatkan kita selalu leka dan lalai dalam solat. Kalau kita tengok kat sini, orang-orang yang lalai ni lah yang tidak mengambil berat tentang solat mereka. Terkadang mereka tidak menjaga waktu solat pada akhir waktu. Dan na'udzubillah kita tengok ada orang sampai diorang tidak kisah pun tentang solat mereka. Memang kat sini Allah dia nak mention, dia nak cakap tentang golongan-golongan ini. Sampai ada yang tinggalkan solat mereka. Tapi Allah tidak mengatakan di solat pada solat mereka. Tapi kat sini pun kita janganlah pandang macam macam fi solatihim kan. So kita tak apalah solat tak khusyuk pun sebab nanti kita tak dapat celaka. Kalau boleh kita janganlah macam tu. Sebab kalau kat luar solat pun kita kadang kita berbanyak benda nak buat, kita susah nak ingat kepada Allah. Kat dalam solat ni lah kita betul-betul khusyuk kena ingat kepada Allah, kerana solat ni lah yang akan memperbaiki kita punya kehidupan kita. Okey, seterusnya kita pergi kepada ayat yang seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina hum yura'un. Iaitu maksudnya orang-orang yang berbuat riak. Kat sini kita tengok orang-orang yang selalu dia beribadah, dia riak, dia menunjuk-nunjuk, dia tidak melakukan sesuatu ibadah tu kerana Allah. Dia melakukan sesuatu itu
kerana manusia, kerana mereka ingin mendapatkan pujian daripada makhluk lah. Baik, kita tengok memang Allah dia sangat marah dan tekankan kepada ayat ini sampai Allah mengatakan mereka 3 kali. Kalau kita perasan, kita tengok dalam perkataan pertama iaitu allazi. Allazi ini mereka yang, kat sini Allah dah mengatakan dia jamak kat situ. Allazi, mereka. Kemudian hum. Hum pun kalau kita tahulah memang tu pun nak mention kepada mereka juga. Alladzina hum, memang Allah dah sebut 2 kali mereka kat situ. Dan yang ketiga yuraun, mereka yang hendak menunjuk. Sebenarnya kalau kita gunakan kalimah yuraun ni pun dah okey dah. Sebab dia dah tunjukkan mereka yang menunjuk. Tapi kat sini Allah hanya mention dia mention sebanyak 3 kali. Dia kata alladzina hum yuraun. Sampai 3 kali Allah mention kat situ. Sebab dari segi balaghah dia, Allah nak menunjukkan kemurkaan dia kepada kita. Sebab tu Allah menyebut mereka ini sebanyak 3 kali. Lepas tu kita tengok yura'un ni berasal daripada 3 huruf, iaitu ra, hamzah dan waw yang bermaksud melihat. Dan bila dia difa'ilkan, dia menjadi tentang mereka ini dilihat berusaha untuk nak orang di sekeliling itu melihat perbuatan mereka. Okey, seterusnya kita singkatkan lagi. Kita pergi kepada ayat yang ke-7. Wayabna'un dan ma'un, dan mereka enggan memberi bantuan. Kat sini kita tengok dia berkaitan dengan ayat yang ketiga, iaitu tentang hubungan kita dengan manusia, iaitu nak katakan seseorang ni yang mempunyai sifat tamak ataupun sifat yang kedekut kat sini. Sebab bila kita tengok balik kat sini, kalau daripada perkataan ma'un tu, dia nak kata Allah ni dia nak tunjukkan yang kita semua ni janganlah bersifat tamak kedekut. Al-ma'un lebih kepada bantuan yang kecil saja, tapi banyak orang yang sangat kedekut sampai dia tidak mahu mengeluarkan harta-hartanya kepada golongan-golongan fakir, golongan-golongan miskin. Mereka ini tersangatlah kedekut sehingga mereka tidak mahu menginfakkan, mereka tidak mahu mengeluarkan harta-harta mereka. Okey, sekian itu saja daripada saya. Saya berikan kembali kepada sahabat Nurzaki Muzakir tentang pengajaran daripada kisah ini. Dipersilakan. Muzakir. Sahabat Muzakir. Maafkan saya. Okay, terima kasih kepada saudara Adam Daniel kerana telah memberi penjelasan yang amat mendalam tentang surah Al-Ma'un. Tidak lupa juga kepada saudara Muhammad Daniel kerana telah juga memberi kita satu pandangan yang luar biasa terhadap surah Al-Ma'un ini. Okay, setelah kita telusuri setiap ayat satu persatu, 1 sehingga 7, saya boleh dapat simpulkan bahawa kita perlulah berkasih sayang sesama manusia, terutamanya kepada anak yatim, dengan menjalinkan silaturahim, menjauhi permusuhan, serta bergaul dengan menjaga tata susila. Pada itu saja saya kembalikan kepada saudara Ahmad Kamal. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara Muzakir dan beberapa kawan saya yang telah membentangkan berkaitan surah Al-Ma'un dan juga idgham mutawasilain. Okey, baik. Jadi untuk penutup, kita boleh lihat dari sini yang bahawasanya Al-Quran ini adalah satu mukjizat, yakni Al-Quran adalah datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan ianya adalah sebagai petunjuk dan apa yang kita boleh simpulkan adalah Al-Quran ini adalah sebagai guideline, maksudnya petunjuk kehidupan kita yang kita seharusnya mengamalkan isi kandungannya
dari A sampai Z. Maksudnya A sampai Z itu bermaksud secara keseluruhan. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Yang bermaksud sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Riwayat hadis Bukhari. Dari hadis ini kita boleh melihat betapa pentingnya untuk mempelajari Al-Quran dan menyebarkan apa sahaja ilmu yang kita miliki berkaitan Al-Quran. Kerana saya ulang sekali lagi, ianya adalah pertunjuk untuk kita gunakan di dunia. Okey. Sekian saja daripada kami. Segala kesilapan, segala kekurangan datang dari kami. Yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari kami. Saya akhiri dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.